Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni kita nak sambung bab 2 ni, tajuk dia pembezaan. Alright, so kita masuk tajuk 2.1, had dan hubungan dengan perbezaan ni. Baik, tajuk besar kita kecilkan lagi. Had satu fungsi apabila pemboleh ubah menghampiri sifar. Baik, kita tengok contoh. Baik, 2.1 Okey. Baik, contoh apa itu had Apa itu had? Had ni kalau contohlah laju ni susah tak faham. Katalah saya letak dekat highway, had laju di highway paling maksimum mesti 110 lah. Tak ada masalah 120. Tapi akan langgar lah peraturan. Jadi had maksimumnya 110 km sejam. Tapi kalau kamu nak motong 110 juga ke? Tak, mesti lebih sikit lah. So hati-hati bila perangkat WES je, itu je. Baik, itu kita letak kat situ had bagi jalan raya. Baik, kita boleh tengok contoh yang cikgu bagi nak faham satu fungsi apabila pemboleh ubah menghampiri sifar. Baik, tengok contoh. Saya bagi satu graf garis lurus. Katalah ni y sama juga dengan x. Ni sebenarnya formula graf y sama juga dengan x. Jadi had apa itu had? Dalam garis lurus tak ada had. Katalah saya letaknya formula had ni sebenarnya saya letakkan nilai x menghampiri kosong. Dia kata untuk menghampiri sifar. Nilai x apabila menghampiri sifar. Okey. Contohlah, kata kalau contoh y sama juga dengan x, bila x 2, y 2. Bila x 3, y pun 3. Bila x 1, y 1. So katalah had x menghampiri kosong. Kata apabila x menghampiri kosong, ganti x tu sama juga dengan kosong. Formula fx ni sama juga dengan yx. Ni fx ni y lah. Katalah dia sama juga dengan x. Jadi x saya akan tergantikan dengan kosong. Dapat nilai kosong. Ni lah dia titik dia, kosong-kosong. Alright. Itu contoh bila had. Sebenarnya garis lurus tak ada had. Letaklah berapa nilai, 20, dia akan jadi 20. Kalau letak negatif 1, dia akan jadi negatif 1. Untuk fungsi y sama juga dengan x. Baik, tengok contoh B pula. Graf kuadratik. Katalah saya ada graf kuadratik, x kuasa 2 tambah 3. X positif bentuknya u. Alright. Melintas pada paksi y 3 tambah c. Okay. So katalah saya nak letak kata had fungsi yang ini bila fx ni menghampiri kosong. Apa jadi? Tengok graf ni. Bila kata contoh kan, banyak nombor nilai. Nilai bila x ni, kalau saya tak letak had, sangat banyak, infinity. Nilai y pun tak dapat. Jadi saya katalah dia apabila, sebab tajuk ni suruh menghampiri sifar, menghampiri kosong. Jadi katalah x ni tadi, so dia menghampiri kosong. Kita gantikan saja nilai x ni jadikan kosong. Apa jadi fx jadi kosong? Had x menghampiri sifar. So ganti sajalah nilai. Masukkan nilai. X ni jadi kosong kuasa 2 tambah 3. Kosong kuasa 2 tak payah kira lah. Kosong tak kosong, kosong tambah 3. Right? Okay. Baik. Contoh C pula. Katalah saya ada graf salingan kita dah belajar ke tempat. Graf salingan kalau kita isikan nilai x, ni nilai x negatif, nilai x y, nilai x positif. Contoh saya kata bila 1 dia jadi jawapannya 1. 1 paksi x1 y1. Bila paksi 2 masukkan 2 kat sini, 1 bagi 2 jawapannya 0.5. Makin mengecil. Bahagi 50, maksudnya panjang sangat nombor. Contoh 50, dia dapat 0.02. Bahagi 500, dia takkan memotong paksi x. Sama juga dengan belah paksi y. Saya letaklah 0.01, 0.0001 pun jawapannya tengok 100. Makin lama makin banyak. Right? Kalau contoh 1 bahagi 1 juta pun akan makin banyak kosong. 1 bahagi 500, silap 1 bahagi 5,000. Jawapannya makin banyak paksi, right? 1,5,000. Jadi bila kalau contoh y 0.00001, jawapannya 1 juta.
Alright, tak ada. So katalah pada graf ni saya kata x fx ni fungsinya dia menghampiri kepada infinity. Katalah ini gambar ni x, dia menghampiri kepada infinity. Apa jawapan dia? Bila saya gantikan infinity ni, saya kata had x menghampiri infinity, x ni adalah infinity, maksudnya 1 bahagi infinity lah. Maksudnya nilainya sangat kecil, makin lama makin kecil, makin besar makin kecil. Jadi kita anggap dia menghampiri kosong. Sepatutnya bukan macam tu lah, dia anggapkan. Sepatutnya tak boleh kosong. Kita anggapkan dia menghampiri kepada, bukan anggaran tapi tak apalah, cikgu tulis sajalah dia menghampiri kosong. Okey. So apabila katalah had x ni menghampiri kosong, apa jadi fx? Tetap juga dia akan jadi kosong. Seolah-olah kita anggap dia kosong. Gambar ni seolah-olah kita anggap dia kosong. Alright, so tak tertarikh, tak tentu. Oh, apa dia tak tentu? Dalam buku teks kalau kita tengok gambar. Alright, ada 2 jenis. Nanti kalau kamu bacalah. Ada 2 jenis had. Kalau katalah gantikan x tadi, so kita akan dapat bila dia tidak tak sama dengan kosong, nilainya ada nilai. So maksudnya dia had tentu. Bentuknya tertentu, maksudnya ada bentuk. Tapi bila fx menghampiri sama juga dengan kosong, maksudnya tiada. Ni tak betul ke? Ni cikgu baru mengajar tahu ni. Kalau salah harap betulkan lah. Cikgu-cikgu yang lain kalau ada perhatikan cikgu. Okay, tak apa, kita anggap kita nak selesaikan saja. Baik, tengok contoh 1. Tentukan nilai had bagi fungsi berikut. Ini fungsi, dia kata hadnya nak menghampiri kepada 4. Jadi kita ganti sajalah secara langsung, terus dia ganti. Katalah 3 tolak punca x ni, kata x ni nak menghampiri 4, jadi pun taklah punca 4 kat situ. Bahagikan dengan x tambah 2. So x kata 4 tambah 2. Terus jadi nilai kan 3 tolak punca 4, 2. Bahagi dengan 6. 3 tolak 2, 1. 1/6. Ni had. Kita perhatikan nilai dia bukan sama dengan kosong. Tak sama dengan kosong. Maksudnya ni ada bentuk. Ada bentuk secara tertentu. Okey. Sama juga macam yang cikgu contoh tadi kat sini. Ini bentuk tentu. Dua-dua ni bentuk tentu. Cuma kalau kita tak nak gunakan kosong lah, saya kata kalau persamaan ni had x menghampiri 1, jadi f ni kita gantikan dengan 1, jawapannya akan 1. Seolah-olah kat sini kalau ada 1 naik, jawapannya akan 1 juga, y nya akan jadi 1. Kalau macam ni dia menghampiri kepada kosong, x menghampiri kosong, jawapannya 3. Ini tentu. Yang tak tentu macam ni lah, menghampiri infinity, sebenarnya kita anggap kosong. Bila yang ni menghampiri f ni banyak sangat, kita anggap dia sama juga dengan kosong. Jadi ini bentuknya tak tentu, tak ada nilai. Sebenarnya tak ada. Alright, itu je yang cikgu faham lah. Tak betul, betulkan cikgu. Alright, tengok B pula. Kalau lah saya kata saya gantikan contoh fungsi ni, gantikan terus dengan 1, apa jadi nilainya? 1 kuasa 2 tolak 1 bahagi dengan 1 tolak 1. 1 tolak 1, kosong bahagi kosong. Ni bentuk tak tentu. Bila bentuk tak tentu, macam rasanya tak dapat nilai lah. Macam yang ni lah gambar yang ni. Kita anggap aja dia kosong, tapi sebenarnya tak betul. Tak betul. Jadi caranya kita kena fakturkan mana yang sesuai sebelum kita gantikan mana yang sesuai.
Cara ni tak sesuai, tak sesuai. Bila dia jadi tak tentu, kita tak tentu. Boleh faham? Ayatnya tak tentu. Macam orang tak tentu hala. Dia gila jadinya. Alright. So, kena tentukan. Kita jadikan faktor. Ingat balik, bila X kuasa 2, tolak ini kuasa 2. Apa jadi? Dia akan kembang pada 2. 2. Ni kita faktorkan. Bukan kembangan. Salah sikit lagi. Jadi X ni jadi X. Sorry. Salah lagi. So, ni X tambah 1. Satu lagi X tolak 1. Bahagikan dengan yang bawah X tolak 1. Ini boleh permudahkan. Dia akan jadi X tambah 1 je di atas. Jadi kita letakkan had. Bila kan benda ini menghampiri 1, kita gantikan saja secara terus. Sepatutnya kena tulis lah kat depan ni had. X dia menghampiri 1. Masukkan je nilai X menghampiri 1. So bila dia masukkan nilai 1 tambah 1 jadi 2. Okay, bila kita gantikan secara terus, langsung dia jadi 2. Jadi adalah jawapan. Jangan jadikan dia sama dengan kosong. Letakkan dia supaya jadi sama dengan nombor. So ini tentu. Tentu-tentu dia ada. Ada had. Maksudnya ada had. Jangan kata tak ada had. Macam kat highway lah, tak ada had. Bawa 110, bawa 200, tak ada masalah, tak ada had. Tapi bila kemalangan, mati. Ke? Kalau mati, mati. Kalau hidup, alhamdulillah. Mati, tak berguna. Alright. Tengok C pula. Alright. So, kata C lah pula. Had dia, so menghampiri pada kosong. Bila menghampiri kosong, sebab bila soal tajuknya suruh hampir kosong. Alright. Jadi kita kalaulah ganti secara terus, ganti terus saja, tak tentu. Kena faham kenapa tak tentu. 1 tambah 1 2, punca 2. Punca 2 kalau saya terus gantikan 1 tambah kosong. Kalau kosong ni saya gantikan kepada kosong. Kosong tak kena tulis lah. Kosong tambah 1 tolak 1 bagi 1. Kosong bawah kosong. Tak tentu bahagi dengan kosong. Tak boleh. Punca 1. Jadi puncakan 1 tolak kosong. Ni kosong per kosong. Tak tentu. Bila jadi tak tentu, dia jadi macam kat highway ni. Tak tentu hala. Ikut suka lah. Ada kadang duk highway 60 km sejam. Kena maki je. Tak bergerak-gerak jalan. Alright. So kita kena faktorkan. Katalah saya faktorkan. Ingat balik punca. So kata punca kuasa X tambah 1 tolak 1 perkan dengan X. Kita darabkan. Kita darabkan juga dengan yang sama dengan atas ni. Punca kuasa X tambah 1 tolak 1 punca kuasa X tambah 1 tolak 1. Okay, kembangkan. Bila kembangkan, sekejap padam. Hasil kembangan ni hilang punca. Bukan hilang punca puncanya hilang lah sampai dia menghapuskan sama dia. So X tambah 1. Yang ini hasil darab jadi negatif. Punca kuasa X tambah salah cikgu. Sepatutnya tanda dia supaya dia hilang punca ni 1 tambah 1 lagi tolak. Silap cikgu lagi. Jadi puncakan darab jadi positif punca X tambah 1. Yang ini pula tolak punca X tambah 1. Akhir sekali yang belakang negatif 1 kuasa 2. Tak payahlah 1 je. Jadi ni boleh hapuskan. Yang bawah pun kembangkan. Yang bawah kembangkan, kita jadi X punca kuasa X tambah 1. Yang bawahnya lagi tambah X. Okay. Jadi
Jawapannya, carilah kata tulis ni had bagi X menghampiri kosong, bagi X tambah 1. Okey, tolak 1. Sekejap ya, so bahagikan dengan X punca kuasa X tambah 1 tambah X. Hapuskan kita faktor yang sembunyi. Salah cikgu ni. Salah ya. Sepatutnya bawah tak kembangkan. Dan balik. Sepatutnya bawah kita tulis saja. Sebenarnya boleh hapuskan. Ini sebenarnya X darabkan dengan punca kuasa X tambah 1 tambah 1. Okey. So, masalah cikgu ni. Okey, silap cikgu. Mana baginya? X tambah 1 tambah 1. Ni tolak jadi habis lah. Jadi jawapannya had X menghampiri kosong. So ini X bahagikan. Boleh permudah saja. So jadi jawapannya 1. Silap lagi. 1 bahagi punca kuasa X tambah 1 tambah 1. Kita letaklah nilai. Jawapannya kita gantikan masuk X ni kosong. Jadi kosong bahagi sekejap, apa masalah cikgu kat sini ni? Satu lah. Bukan kosong tak ada kosong kat situ. Jadi 1 bagi punca kuasa 1 tambah 1. So jadi jawapannya 1 bagi 2. 1 bagi 2. Ada tentu tertentulah. Jadi kalau dalam buku teks ni cikgu pun confuse ni. Tak apalah, kita tulis sajalah. Katalah ni fx nya sama juga dengan punca kuasa X tambah 1 tolak 1 bagi X. Jadi kata dia bagi gambar aja, jawapannya dia lalu 1/2. Itu je. Bila X ni menghampiri kepada kosong, saya tak tahulah gambar ni macam mana. Tapi jawapannya akan lalu 1/2. Itu je. Anggapkan. Alright. Okay. Tengok contoh 2 pula. Daripada graf contoh dia bagi graf X kuasa 4 tolak X kuasa 2 ni. X kuasa 2. Dan contohnya graf ni. So soalan dia suruh cari F kosong. Apabila F kosong, ganti sajalah nilai. So bila F ni kosong F di kosong. So jawapannya tak tertakrif. F ni kosong. Kenapa kalau contoh nilainya kosong. So katalah kita masukkan nilai kosong kuasa 4 tolak kosong kuasa 2 bagi dengan kosong kuasa 2. Tak tentu. Kosong bagi kosong.
tak ada takrif lah, tulis tak ada takrif ataupun tak tentu. Itu maksud dia. Okey. Jadi B pula, bila had X menghampiri kosong, fx ni saya masukkan nilai. Bila X menghampiri kosong, nilai X menghampiri kosong, jawapannya daripada graf terus 1 ni, negatif 1. Sebab kalau kita guna kiraan had tak boleh, gunakan graf. So jawapannya negatif 1. Bila had X menghampiri 2, dia hampir kepada 2, so jawapannya 3. So tulis balik, jawapannya 3. Itu saja. Baik, kita akan sambung lagi mata pelajaran akan datang. Sekian, Assalamualaikum dan selamat